إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ibu bapa, ikhwan, akhwat yang dikasihi sekalian, sama-sama lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini. Dengan taufik dia, hidayah dia, dapat kita sama lagi dalam ruangan untuk kita nak mempelajari akan hadis Nabi SAW, yang mana kita sebelum daripada ni kita telah unti pengajian kita setiap hari Jumaat, kerana bulan yang telah lepas adalah bulan Rabiul Awal. Sepanjang bulan iaitu sepanjang bulan yang ada ruangan fiksik, iaitu wakaf istismari, maka kita kembali pulang lagi pada hari ini akan nak sambung ngaji kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita pada hari ini akan sambung pada tajuk ataupun bab yang ke-39 dalam nombor hadis 254 dah kita, Alhamdulillah, yang mana kita sampai kepada 250 hadis dah lah yang kita biasa belajar, yang kita lepas belajar sebelum daripada ninya. Berbagai-bagai hadis yang saya sendiri dan juga saya rasanya senang pendengar boleh dengar kali yang pertama apa hadis-hadis yang sakut dengan Nabi tu. Maka pada hari ini kita akan sambung tajuk yang ke-39, babu ma jaa fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kecek mengenai dengan tidur Nabi. Nabi ni tidur balas mana, cara tidur dia, dan juga untuk kita nak ambil sunnah ataupun orang panggil kata cara nak tidur serupa dengan Nabi. Sama ada belum tidur, sama ada di antara tidur, ataupun selepas daripada kita bangun tidur. Kita nak tengok hadis demi satu hadis dalam bab ini yang telah dihimpunkan oleh Imam Tirmidzi ini, untuk kita boleh kenal lah, kata Nabi dia tidur balas ning. Nabi SAW dia tidur balas ning, ataupun beberapa perkara yang kita tak ada biasa dengar, kata Nabi ni balas ning, Nabi tidur. Kadang-kadang serupa dengan kita beberapa perkara, ataupun kadang-kadang tak serupa dengan kita beberapa perkara.
beberapa perkara. Habis itu hari ini kita akan mulai masuk bab iaitu mengenai dengan tidur Nabi, naumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur Nabi ni, tidur adalah orang panggil kata salah satu ayat tidur kita duk tidur, sama ada waktu malam, sama ada kita tidur waktu siang hari, tengah hari. Tidur adalah ayatun min ayatillah. Adalah ayat tanah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang menunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala ni wahdaniyah, satu. Tuhan ni satu, tunjuk kata Tuhan ni kuasa dia ni adalah satu, tak ada mengata campur ataupun berkongsi dengan orang lain, tak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala satu, wahdaniyah. Bagaimana? Kerana Allah Subhanahu wa taala kuasa dalam nak menghidupkan seorang hamba dia, dan juga dalam nak mematikan seorang orang panggil kata hamba dia. Hamba dia yang hidup, kita sekarang lah ni hidup ni, duduk nyawa, duduk berjalan, duduk capcek, duduk apa ni. Tapi waktu malam, waktu kita tidur adalah waktu yang kita sedang matilah. Yang nak menunjukkan kata yang kuasa nak kita tidur, mati ataupun bangun, hidup adalah bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dengan sebab tu Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan juga di antara ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidur kamu pada waktu malam dan juga tidur kamu pada waktu siang hari. Wa batira'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa huwa rahmatun min Allah bil ibad wa minnatun minhu azza wa jalla alaihim. Ni menunjukkan kata adalah rahmat bagi Allah Taala. Rahmat banyak-banyak segilah kalau kita nak kiranya. Kalaulah kita cuba khayal badan kita hidup sepanjang 24 jam, tak tidur, tak rehat, tak berapa, duk pakar, duk kerja, duk gapo. Hari ni siang hari kita buat gapo? Senapa dengan kita buat kerja, kita pergi situ, pergi sini. Waktu malam hari, malam tu kita buat gapo? Kita tidur, kita rehat. Cuba khayal kata kalaulah waktu siang hari yang kita penat, yang kita letih dengan buat kerja, tetapi pada waktu malam hari kita tak ada menggunakan pada waktu malam untuk rehat. Kadang-kadang setengah orang tambah kerja pula pada waktu malam, bagaimana keadaan badan dia, tubuh badan dia akan lemah, akan teruk, akan penat kerana tidak ada rehat. Habis itu rahmat Allah Taala kita boleh tidur waktu malam. Habis itu orang panggil kata Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratu amma yatasaalun, wal-lail orang panggil apa, wan-nahar. Allah Taala kata adalah pada waktu malam hari itu adalah waktu tidur, waktu kamu selimut, waktu kamu rehat. Waktu rehat. Dan juga Allah Taala sebut lagi kata, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Adalah bagi rahmat Allah Taala juga yang Allah Taala bagi kepada kamu untuk pada waktu malam ni kamu boleh rehat, tenang rehat, litaskunu fihi. Manakala waktu siang hari Allah Taala berikan untuk kita ni cari rezeki kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari gilah kerja, malam hari rehat, litaskunu, untuk kita duduk rehat pada malam hari itu, untuk kita nak cadangan kita, kuasa kita, untuk kita nak pergi kepada esok hari buat kerja cari rezeki fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala pula. Hadis yang pertama sedang pendengar ibu bapa yang dikasihi sekalian, 254. Imam Tirmizi rahimahullah taala katanya, qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ
mabja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Hadis sama juga dalam 255. Riwayat katanya yauma tajma'u ibadak. Ada lafaz isi tula, kandungan tula, tapi tu ada tambahan ataupun beza sikit banyak. Hadis ni daripada seorang sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia ceritanya Nabi SAW apabila nak tidur, kana idza akhadha mabja'ahu, apabila Nabi nak ambil tempat tidur dia, nak pergi ataupun nak tidur lah, pergi kepada tempat tidur dia, nak tidur, maka Nabi wada'a kaffahu al-yumna, Nabi letak tangan dia, tangan kanan, tangan kanan tahta, di bawah khaddihi al-ayman, letak di bawah pipi dia sebelah kanan. Nabi ambil tangan dia letak gini, ataupun katakan gini boleh juga, ataupun gini, tangan kanan dia wada'a kaffahu al-yumna, ginilah, tangan ambil tapak tangan kanan tak di pipi, untuk nak pipi dia ni, untuk jadi lapik pipi dia semasa dia tidur, serta dengan Nabi berdoa belum nak tidurnya, rabbi qini 'adzabaka yawma tub'atsu ibadak, yawma tab'atsu ibadak. Nabi doa katakan rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak, ya Tuhan kami, selamatlah kami, ataupun jagalah kami daripada azab kamu pada hari yang kamu akan membangkitkan semua hamba-Mu pada hari itu, iaitu hari kiamat. Makna kata Nabi minta dalam doa ni, selamat daripada azab yang sedih yang Allah Ta'ala akan mengazab, mengseksakan hamba dia pada hari kiamat nanti. Ini doa kepada doa yang Nabi doa semasa belum nak tidur, serta dengan ambil tangan dia lapik pipi kanan dia, dan tidur, belum tidur doa rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Hadis ni riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Dalam satu lafaz lagi kata yauma tab'atsu ibadak, tukar kalimah. Jadi yauma tajma'u ibadak, hari yang kamu akan kumpul, himpunkan setiap orang hamba-Mu, iaitu hari kiamat lah. Dan hari kiamat, hari yang kita semuanya akan berhimpun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada hadis ni kita dapat apa, sedang pendengar ibu bapa yang dikasihi sekalian? 3 perkara adab, 3 perkara yang menjadi adab yang Nabi SAW buat dan juga disunatkan kita selaku orang Islam buatkan sebelum kita nak tidur, seperti mana Nabi SAW telah membuatkan jadi contoh kepada kita sebelum nak tidur. Yang pertamanya al-ittija'u ala syaqqil ayman. Orang panggil kata bahasa Sia ni, orang panggil tekan khua. Tidur ni jadi belah kanan kita ni tekan duduk le bawah. Duduk le bawah, sangat kanan lah, mudah kata masa tidur sangat kanan. Ini yang pertama yang kita dapat daripada hadis Nabi. Mana kata Nabi SAW, kalaulah dia ambil tangan kanan dia letak di pipi, lapik pipi dia, kalau makna kata menunjukkan kata Nabi ni sangat belah kanan semasa tidur. Kerana kalaulah tak sangat, tidak ada faedah gapo yang Nabi nak ambil tangan lapik pipi dia. Iaitu dengan sebab itu tahta. Nabi sebut kata Bara bin Azib cerita kata Nabi ni letak tangan kanan di bawah, tahta ni di bawah pipi kanan hak Nabi SAW. Dapat kita tahu, menunjukkan di sini kata Nabi SAW masa tidur Nabi nak sangat belah kanan. Serta dengan ambil tangan lapik pipi kanan dia, serta dengan berdoa rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ini yang pertama sunat yang kita buat. Yang keduanya letak tangan seperti mana Nabi SAW letak tangan, lapik tangan kanan untuk pipi belah kanan, letakkan di atas tangan itu. Yang ketiganya berdoa.
Berdoa, Rabbiqini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Makna katanya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta kepadamu untuk kamu menyelamatkan ataupun pekpong, wiqayah, makna kata jagakan kami daripada azabmu pada hari yang kamu akan bangkitkan manusia untuk hisab, kirakan banci dan pahala dosa pada hari kiamat. Doa ni apa yang kita dapat? Ini doa yang pertama lah, sedang pendengar. Di antara doa yang Nabi SAW baca sebelum tidur. Di antara doa yang Nabi SAW baca sebelum tidur adalah doa ni. Lagi kita akan tengok pula doa gapo lagi yang Nabi berdoa, ataupun perbuatan gapo lagi yang jadi sunnah sebelum nak tidurnya Nabi SAW. Doa Rabbiqini azabaka yawma tab'atsu ibadak di sini ni munasabah dengan masa ni, tempat ni. Tempat Nabi nak tidur, orang panggil masa sebelum nak tidur ni. Dan munasabah, patut Nabi doa masa ni buat apa? Kerana tidur adalah mengingatkan kepada kita iaitu mati. Tidur ni boleh kita ingat mati. Kerana doa, di antara doa yang kita ingatnya, ataupun doa yang kita baca selepas daripada tidurnya, yang akan datang selepas daripada ni, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana tu. Sunatkan bila kita lepas daripada kita bangun tidur tu, iaitu Nabi ajar kitanya, alhamdulillah allazi ahyana, yang menghidupkan kita sekali lagi selepas daripada kita telah mati, selepas daripada yang telah mematikan kita. Kerana mati ini adalah innan nauma wafatun, sesungguhnya tidur adalah mati dah. Sesungguhnya tidur kita pada waktu malam ataupun siang hari itu adalah wafatun, adalah mati dah. Adalah mati dah. Dengan sebab itu di sini munasabah untuk kita mengingatkan kepada mati ni, ingat kepada akhirat, ingatkan kepada azab Allah Ta'ala, hari kiamat yang kita semua akan pergi tu. Habis tu Nabi SAW ajarkan kita di sini untuk kita ingat, kita khabar kata doa ini boleh nak kita ingatkan kepada mati. Seterusnya lagi kepada hadis 256. Katanya Imam Tirmizi lagi daripada hadis Mahmud bin Ghailan, dengan sanad dia sampai kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya, wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Hadis ni daripada Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Hudzaifah katanya, adalah Nabi SAW apabila pergi kepada tempat tidur dia, firashihi, awa ila firashihi. Mana kata Nabi nak tidur lah. Bila nak tidurnya Nabi doa apa? Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama kamu aku mati dan juga aku hidup. Dengan nama kamu aku mati dan juga aku hidup. La ilaha illallah. Nabi nak ajar apa kita daripada doa ni? Nabi nak ajar kepada kita, kata bismika, ya Allah, dengan nama kamu aku minta pertolongan kamu. Minta pertolongan kau kham syuilia daripada kamu ya Allah, dalam hidupkan aku, dalam hidup aku dan juga dalam kematian aku. Betul dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala biasa suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semaya aku, ibadat aku, hidup aku dan juga mati aku adalah lillahi rabbil alamin. Menunjukkan kita sedang pendengar ibu bapa yang dikasihi sekalian, hidup kita dalam dunia ini pasti kena hidup kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita buat dalam dunia ini, apa sahaja gerak-geri kita yang kita buat, yang kita mengadakan di dalam dunia ini, pasti kena kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah hidup kita dalam dunia ini tidak rugi. Sama ada kita beribadat, kerja kita di segi ibadat kita kepada Allah Ta'ala, semaya, puasa, baca Quran, zikir, istighfar,
Dan juga segala ibadat yang kita buat pasti kena kerana Allah Ta'ala. Cik ada tu. Kerana ibadat yang tidak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima. Manakala kerja lain, gerak-geri lain yang kita buat selain daripada ibadat, cari rezeki, duduk bersama dengan anak isteri, ataupun duduk bersama dengan kawan-kawan, sahabat, ataupun kerja gapa perniagaan gapa itu tu, pasti juga kalaulah kita boleh nak meniatkan dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana inna salati, semaya syahadah, nusuki ibadat syahadah kerana Allah Ta'ala. Kalau semaya tak kerana Ta'ala, Allah Ta'ala tolak, tak terima. Ibadat serupa juga, kalau tak kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tolak, tak terima juga. Tapi yang pentingnya, wa mahyaya, hidup aku dalam dunia ni. Allahu Akbar. Hidup yang tanpanya kerana Allah Ta'ala, hidup yang tidak kerana Allah Ta'ala adalah hidup yang melalaikan ataupun lupa Allah Ta'ala. Hidup yang tidak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah hidup yang melalaikan daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah hidup yang lupa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allah Ta'ala firman dalam Quran kata, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ. Kerana mereka yang lupa Allah Ta'ala adalah, dia bukan lupa Allah Ta'ala, dia adalah lupa dia sendiri. Kita lupa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ada rugi apa sikit abuk, tak ada kekurangan apa sikit abuk kalaulah kita hidup dalam dunia ini lupa Allah Ta'ala. Tapi orang yang Allah Ta'ala kata, orang yang lupa kepada Allah Ta'ala adalah orang yang lupa dia sendiri. Allahu Akbar. Lupa dia sendiri. Kerana orang yang lupa dia sendiri, dia akan hanyut, dia akan ralik, dia akan lalai. Sehingganya hidup dalam dunia ini tidak apa-apa sikit abuk bagi dia, bahkan akan rugi sangat. Tidak ada gapo sahaja yang dia akan dapat jadi balasan kepada dia selepas daripada dia kembali klik dicari Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Habis itu tanya, kata kita yang hidup dalam dunia ni lupa Allah Ta'ala, adakah kita lupa Allah Ta'ala sungguh? Tetapi bahkan kita adalah orang yang lupa kita sendiri. Lupa sendiri, kata apakah hidup, apakah hakikat hidup kita dalam dunia ini? Hakikat yang kita hidup dalam dunia ini tujuan apa? Hidup kena kerana Allah Ta'ala, ibadat kerana Allah Ta'ala, dan juga mati kena kerana Allah Ta'ala. Barulah jadi kematian yang Allah Ta'ala sangat reda. Sungguh Allah Ta'ala akan reda adalah mati yang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana benda yang lain tak. Habis tu Nabi ajar kepada kita, kata belum nak tidur ni, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama kamu aku minta pertolongan daripada kamu, ya Allah. Di atas aku nak mati ataupun aku nak hidup. Kita hari ni pasti orang panggil kata al-iftiqar. Al-iftiqar ni kita berhajat sangat kepada pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita pada dunia ni, tak ada faedah ke apa sikit ataupun susah kita nak hidup dalam dunia ini kalaulah tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu Allah Ta'ala ajar kepada kita, ataupun benda yang kita baca semua pada satu hari lebih kurangnya 17 kali yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana-Mu ya Allah saja yang aku minta, aku beribadat, dan juga kerana-Mu saja, padamu saja yang aku nak minta pertolongan. Kita ni berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu adalah doa belum tidur. Habis itu kita ingat ni adalah lafaz Imam Bukhari. Bismillah. Kita biasanya bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi kalau nak baca lafaz yang kedua boleh juga, Allahumma bismika amutu wa ahya. Boleh kedua-dua. Boleh dua-dua yang kita nak berdoa. Tapi kita ajar anak kita, ajar kita sendiri, ajar ahli keluarga kita belajar. Boleh baca dua-dua cara pun tak lagi apa. Bismikallahumma amutu wa ahya ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya pun boleh juga.
Wa idza istayqadha, kata laginya Huzaifahnya, selepas daripada Nabi tidur sudah, apabila Nabi bangun, Nabi nak berdoa, kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami. Wifak kami hidup semula selepas daripada mana dan mematikan kami, tak tidur, tak mati. Wa ilaihin nusyur, dan juga pada kamu lafaz kami semua ni akan bangkit pada hari kiamat nanti. Kita semua selepas daripada mati dalam kubur pada hari kiamat nanti, semua kita akan bangkit berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa yang kedua. Dia juga tanya, kata ustaz, mana so nak berdoa ni? Comelnya kita ada dua-dua. Tapi kalau kita tanya kata hak mana lebih kuat lagi, lafaz yang kedua lebih kuat lagi kerana dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Manakala doa yang pertama tadi tu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Sanad tu lebih kukuh bagi Imam Bukhari daripada sanad hak Imam Ahmad. Habis itu doa yang pertama bila tidur. Tadi Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak, ataupun yauma tajma'u ibadak. Doa yang kedua belum kita nak tidurnya, Allahumma bismika amutu wa ahya, ataupun bismika Allahumma amutu wa ahya. Sama juga kita dapat daripada hadis ni, doa selepas dari kita bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ibu bapa, ikhwan akhwat yang dikasihi sekalian, daripada dua hadis ni kita dapat bahawa kita ni berhajat kepada doa setiap waktu. Kita berhajat untuk mengadakan doa setiap waktu, mengingati kepada Allah Ta'ala setiap waktu. Sehingga belum nak tidur kena ingat kepada Allah Ta'ala, selepas daripada bangun tidur kena ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga belum kita nak masuk kepada tandas bilik air kita ingat kepada Allah Ta'ala, selepas daripada keluar daripada bilik air tandas kita kena ingat kepada Allah Ta'ala. Habis itu Aisyah radhiyallahu anha sebut kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, berzikir, mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap masa. Setiap masa yang Nabi ajarkan kepada kita. Tidak ada dah agama mana yang mengajarkan kita untuk kita ingat kepada Tuhan dia setiap waktu, setiap masa, melainkan agama Islam kita. Melainkan agama Islam kita. Habis itu Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang asal daripada Persia, ada orang Nasara biasa kata kepada dia, aku fak kami ini orang Nasara sangat berdeki kepada fak kamu kerana agama kamu telah mengajarkan semua. Sehingga cara nak duduk, cara nak masuk dalam jamin, cara nak duduk dalam jamin, kena paling kot mana, kena berdoa balas mana, ajar habis agama kamu. Ini adalah agama Islam yang mengajarkan kepada kita untuk ingat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan juga cara inilah cara yang kita sentiasa mengingati kepada Tuhan kita, adalah cara yang kita akan berjuruh dalam nak hidup dalam dunia ini. Ingat kepada Allah Ta'ala. Nak buat apa, nak pergi ke mana, ingat kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita boleh nak memenuhi hidup kita sepanjang hidup dalam untuk nak mengingatkan kepada Allah Ta'ala, hidup kita akan selamatlah daripada kejahatan, kebudaratan, ataupun apa sahaja yang akan merosakkan hidup kita. Kerana hidup kita penuh dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bila nak tidur berzikir, selepas daripada bangun tidur, berzikir dengan cara bersyukur kepada Allah Ta'ala pula. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa kena syukurnya? Sedang pada dengan apa kena bersyukurnya? Kerana beberapa banyak dah orang yang telah tidur kan, mereka tak bangun dah. Mereka tak bangun, mereka tidur terus. Habis tu kita royak dah kata innan nauma wafatun, sesungguhnya tidur adalah mati dah. Dengan sebab itu semasa kita tidur, khususnya pada waktu malam yang kita tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jamnya adalah masa yang kita tidur ataupun masa yang kita telah mati. Tetapi dia adalah wafatun sughra, mati jenis kecil.
Dengan sebab itu selepas daripada kita bangun, kita khabar semula, kita mari hidup semula. Selepas daripada kita mati ini, pasti kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita doa seperti mana Nabi SAW buat contoh kepada kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihi an-nusyur. Itu hadis yang keduanya. Kita pergi lagi kepada hadis yang ketiga, 257. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, dengan sanad dia daripada An Az-Zuhri an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih kull lailatin جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. Hadis 257 ataupun hadis yang ketiga lah daripada tajuk yang kita sedang berbicara mengenai dengan tidur Nabi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah hadis yang sahih. Aisyah, isteri Nabi, adalah orang yang geti sekali lah, yang paling tahu sekali lah keadaan cara tidur Nabi SAW. Aisyah cerita kata, apabila Nabi nak masuk tidur setiap malam, kulla lailatin, setiap malamnya yang Nabi nak masuk tidur, jama'a kaffaihi, Nabi nak akik tangan dua belah dan juga kapuh tangan gini. Seolah kata berdoa lah. Fanafatha fihima, siup dalam kedua tangan dia itu. Siup dalam akik tangan dua belah dia, dengan rupa yang kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala semua gitulah. Akik tangan sudah. Nafatha fihima. Dan nafatha fihima ni makna kata siup dalam tangan dua-dua tangan dia itu. Selepas daripada siup, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas daripada tu baca pula surah yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selepas itu sama lagi surah yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas daripada baca cukup 3 kali, setiap surah tu 1 kali baca ya. Tidak ada lafaz yang kata baca 4 kali. Sudah 3 surah, masaha bihima, sapuh. Guna 2 tangan ni sapuh. Mula 2 tangan ni sapuh, mula daripada kepala. Sapuh kepala dia, ambil 2 tangan sapuh kepala dia, wa wajahu, sehingganya muka, sehingganya selepas daripada tu anggota dia, badan, tubuh badan dia sekadar kuasa. Taruh mana taruh tu, tak ada pasti kena orang panggil tuk rabiab ni telah setiap badan dengan 100% dak lah, sekadar ambil tangan. Yasna'u dhalik, sekadar ni yasna'u dhalika 3 marrat. 3 marrat. Aisyah yang kata Nabi buat seperti ni 3 kali. Iaitu ambil tangan 2 tangan, siup, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, sapuh mula daripada kepala, muka, sampai ke tubuh badan. Kali yang kedua pula, ambil tangan pula, siup pula, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, dan juga sapuh daripada kepala, muka, tubuh badan. Kali yang ketiga pula, cukup 3 kali. Itu cara yang Nabi SAW. Dalam hadis ni Aisyah yang kata kulla lailatin, setiap malam, menunjukkan kata benar ni perbuatan adat seperti ni Nabi SAW buat tiap malam. Orang yang kata Nabi sangat jagalah, mana kata Nabi buat semua ni, mana kata Nabi mulazamah semua, istiqamah semua Nabi buat seperti ni. Bukan kata buat satu malam buti, buat pula malam mana dak Nabi buat nak malam. Kulla lailatin, Aisyah yang kata setiap malam. Setiap malam yang Nabi SAW, yang menunjukkan kata benar ni Nabi sangat disukai sangat, Nabi suka sangat, sehingganya Nabi SAW semasa beliau sakit, belum nak mati, berat azqal wastajda bihi al-i'ya. Sakit teruk dah, belum nak mati, tetapi beliau suruh lagi Aisyah, Aisyah, jangan lupa buat seperti ni. Iaitu ambil tangan,
siuk, baca qul a'udzu birabbil falaq dan juga al-binas dan juga sapuh kepala, muka dan juga tubuh badan. Suruh isteri dia buat pasal ini juga. Buat pasal ini juga. Ambil daripada kepala turun kepada muka, kau turun. Ambil ku depan dulu, sapuh depan dulu tubuh badan ni, sapuh depan dulu. Selepas tu pergi ke belakang pula kalau ada kuasa. Sekadar lah, tak mesti kena setiap tempat belakang ataupun tubuh badan, tak lah. Tapi wa yamsahu ma aqbala thumma ma adbara. Mula dengan depan tubuh badan dia, pada kau pergi ke belakang pula. Pergi kepada belakang pula. 3 kali Nabi SAW buat. Wa hadzal mas, sapuh seperti ni selepas daripada baca syahadah ni fihi barakatun alal badan. Dia boleh menyebabkan berakat kepada tubuh badan kita. Sapuh ni beri barakah. Barakah ni buat gapo? Ada faedah gapo barakah ni? Nak tidur dah, penat dah, letih dah. Ni kadang-kadang kita rasanya susah juga. Adalah benda yang baik. Kita tahu hari ni, kita tahu adalah benda yang baik seperti ni. Kita tahu dah kata Nabi SAW buat kulla lailatin, setiap malam. Tapi kita boleh mengaku dengan secara betul-betul kata kadang-kadang kita pun tak buat juga setiap malam. Buat apa? Kerana kita cuba khayal ataupun kita cuba mikir, waktu belum kita nak tidur ni, kita penat, kita letih, kita mengantuk. Macam-macam syaitan yang mari bisik kepada kita. Kita kadang-kadang kita tahu dah. Saya tak royak kepada sesiapa lah. Saya katakan kepada saya sendirilah. Yang kadang-kadang kita rasanya lemah kerana masa nak tidur ni, masa mengantuk, masa kita tak buat penat ke apa. Nak maya witir pun tak buat kadang-kadang sebelum tidur. Nak baca doa, nak baca 3 kul seperti ni dan juga sapuh. Siuk tangan sapuh seperti Nabi buat ni kadang-kadang. Syaitan mari bisik kita, tak usah buat lah, tak apa lah, tak apa, dia tidur macam-macam lah bisik kepada kita. Sehingga kadang-kadang beberapa kali sahaja yang kita buat sunnah ni. Habis tu, gapo dia faedah yang kita buatnya? Adat ataupun sunnah seperti ini yang Nabi buat contoh kepada kita ni, apa dia? Orang panggil kata faedahnya. Faedahnya iaitu fihi barakatun alal badan. Dia boleh memberi barakat kepada keberkatan kepada badan, tubuh badan kita semasa kita. Pawi barakat. Faedah apa barakah tu? Allahu akbar. Ni kalimah barakah ni kadang-kadang kita tak tahu. Kita orang panggil kita tidak tahu harga dia. Kata faedah gaponya. Faedah gapo orang panggil kata barakah ni, ada faedah gapo semasa kita tidur. Bahkan masa kita tidur ni macam-macam kita jumpa ngigal jahat lah, ngigal biasa benda-benda yang buruk lah. Ataupun tangan kita tak tahu kita tepuh mana lah, ngeruh lah lagi lah, macam-macam. Sehingganya Nabi SAW kata, apabila kita bangun tidur ni, kita basuh tangan dulu. Fa innaka la tadri aina batat yaduh. Kerana kamu tak tahu kata tangan kita semasa kita tidur kita tepuh mana kata. Habis sunnah apabila kita bangun ni kita basuh tangan, menyuci tangan kita dulu. Menyuci tangan kita dulu. Habis tu barakah dalam cara ni yang Nabi ajar kepada kitanya, fa fihi hifdhuhu minasyaitan fala yastati' an ya'tihi min ayyi jihah. Allahu akbar. Barakah yang kita dapat daripada perbuatan ni, dia akan jaga kita semasa kita tidur. Kita selamat daripada syaitan yang akan mari nak mengarukan kita daripada sebelah mana-mana pun. Kerana yang kita berlaku dalam tidur, masa tidur kita ni macam-macam. Seperti kita saya tadi, kadang-kadang mengigal jahat. Daripada mana? Syaitan. Kadang-kadang kita, orang panggil kata gapo, orang panggil kata mengigal, mimpi. Setengah orang mengigal macam-macam jenis. Mimpi biasa tidur saja, kecek sore, suka sore, menangis tiap sore. Ataupun jenis yang paling teruk sekali, sampai ke bangun diri, jalan rata setiap rumah. Kalaulah kita tidak dapat barakah sebelum tidur, kita boleh hari tak selamat daripada gangguan syaitan yang akan ganggu kita setiap malam ataupun semasa kita tidur tu. Semasa kita tidur. Habis tu, jagakan kita daripada syaitan. Jagakan kita daripada syaitan. Dan juga satu lagi yang kita nak menggalakkan kepada sedang pendengar ibu bapa. 3 surah ni
tiap malam Nabi baca. Selain daripada surah Fatihah yang kita baca semua dah 17 kali sehari yang kita baca tu menunjukkan kata kita pasti kena faham Fatihah ni. Apa kita baca semua? Kadang-kadang orang panggil tu kaifa yataladzadhu bil Quran, bagaimana dia rasa nak sedap sera dengan Quran ni. Nak sedap dengan Quran, nak rasa lekseng dengan Quran, baca dengan keadaan tak faham makna ni tak boleh jadilah. Wa huwa la yafhamul Quran, dengan keadaan tak faham Quran tak akan sedap, tak akan orang panggil kata gapo orang panggil tak akan sedap tenang ataupun serenak dalam kita baca Quran. Dan juga di antara surah selain daripada Fatihah 3 kul, pasti kita kena faham isi dia. Habis itu kita doa, kita ambil tangan, kita siuk dan juga kita kata kul huwallah, kita kena faham. Kena pergi baca tafsir. Kena pergi cari guru mana yang boleh nak huraikan ataupun tafsirkan kepada kita, kita boleh faham tentang ayat ni. Sehangganya kita berdoa sebelum kita nak tidur setiap malam seperti mana Nabi buat tiap malam ni, kita faham kata kul huwallahu ahad makna dia gini, Allahus samad makna dia gini, lam yalid wa lam yulad makna dia gini. Serah sikit sebelum kita nak tidur. Kau tambah barakah lagi, kau tambah fahamnya, kau sedap lagi kita. Senak dalam nak mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi lagi kepada hadis yang seterusnya 258. Katanya Imam Tirmizi qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Sanad dia sampai kepada An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa ataahu Bilal fa adhanahu bis salah faqama wa shalla wa lam yatawadda wa fil hadits qissatun. Hadis seterusnya sakut dengan tidur Nabi, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga. Hadis ni Abdullah bin Abbas cerita kata Nabi SAW apabila tidur mengeruh juga Nabi ni. Habis tu kita tak usah pelik lah, tak usah duk heran lah, buat apa kita tidur kita mengeruh. Adalah benda biasa bagi kita sebagai manusia yang apabila tidur dia kena ada mengeruh. Nabi sendiri mengeruh. Saya boleh royak betul-betul kata ini adalah boleh jadi sekali yang pertama lah yang saya baca mengenai dengan mengeruh Nabi tidur ni. Nabi ni tidur sampai ke mengeruh. Wa kana idza nama nafakha, mengeruh. Sehengganya mengeruh tu bila mari gerak dia, dan juga royak kepada Nabi, gerak Nabi royak kepada Nabi kata Nabi sampai waktu semaya dah. Selepas daripada tu Nabi bangun semaya walam yatawadda, dengan tidak ambil semaya. Dengan tidak ambil semaya. Ni Nabi SAW bangun tidur. Duk tidur dah. Mana kata Nabi tidur ngeruh. Ngeruh ni mana kata dalam ke tak tidur. Dulu orang panggil tidur dengan tidur dalam tak. Tidur leg tak. Dalam. Tidur ngelak sungguh lah. Tapi Nabi bangun. Abdullah bin Abbas kata Nabi bangun selalu dah semaya dengan tidak ambil semaya. Itu Nabi. Kita boleh tidak buat bahasa itu. Tidur sampai kau orang panggil kata ngeruh. Kita misalnya kita tidur sampai kau mengeruh, selepas daripada tu kita bangun, kita semaya, kita tak ambil semaya, boleh tak? Jawapan dia tidak boleh. Kerana tidur sampai kau mengeruh ni boleh jadi kita tidur ngelak lah. Tidur orang panggil tu non-lap, mengata leg lah, tak khabar. Tidur yang tak khabar pasti kita kena bangun ambil semaya. Makna kata jatuh semaya kena ambil semaya semula. Tapi apa Nabi SAW boleh buat seperti ini ni? Dia adalah khususiyat min khususiyatihi SAW. Kerana adalah khas bagi Nabi. Seperti ni bagi Nabi saja. Nabi saja. Allah Ta'ala mengizin ataupun bui khusus kepada orang yang menjadi Nabi saja. Tidur sampai ke mengeruh, bangun, berdiri, semaya selalu tak kena ambil semaya adalah bagi Nabi SAW, orang yang menjadi Nabi Allah Ta'ala saja. Kerana Nabi SAW biasa sebut dalam hadis yang dalam satu hadisnya, inna ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Sesungguhnya kami sekalian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini tidur hanya mata tetapi hati tak biasa tidur. Habis tu Nabi kita ingatlah khususiyat fiksik yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menjadi Nabi-Nabi ini. Nabi adalah tidur dengan mata saja tetapi hati tak biasa tidur. Kita
tidur dengan hati tapi mata tak bisa tidur semasa kita mengaji. Semasa kita ngaji, semasa kita gapo dia lagi, semasa kita kena masuk obrom, pergi ke mana-mana tempat, orang duk ceramah, orang duk mengajar, orang duk ceramah gapo ini ni, kadang-kadang mata duk celak tetapi hati telah tidur. Hati telah tidur. Tapi Nabi SAW tak. Hati tak biasa tidur, mata sahaja yang tidur. Habis tu kita beza dengan Nabi lah. Para Nabi tak apalah tidur sampai kemuruh, tidur berdalam dah. Tidur pasing ralik dah. Pasing tak khabar dah, bangun mari nak semaya selalu dengan tak ambil semaya, tak apa. Ini adalah khususiat bagi orang yang jadi Nabi sahaja. Manakala kita tak boleh. Kalau sampai kemuruh ni mana kata tidur dalam dah lah, pasti kena ambil air semaya semula. Ini no yang kata, yang kita dapat daripada hadis ni, yang pertamanya Nabi tidur sampai kemuruh. Habis tu orang paling kata biasalah kalau suami kita, anak-anak kita, ataupun semasa kita pergi tidur dengan kawan-kawan sains-sains ramai-ramai semasa etika khususnya, pakat menguruh lah kau sejik tu, tak ada apa. Itu adalah benda yang biasa. Tetapi di sininya pasti kita kena ambil semaya, kerana seperti Nabi kita tak boleh ikut, iaitu tidur sampai menguruh, bangun mari semaya lalu dah tak ambil semaya, kerana dia adalah khususiat bagi Nabi SAW saja. Pergi lagi kepada hadis 259, belum akhir pada hari ininya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik dia cerita kata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidur, pergi kepada tempat tidur dia, awa ila firashihi, kepada tempat tidur, hapare. Firah ni mana kata tempat tidur, hapare tidur, toto ke, kain ke. Nabi berdoa. Belum Nabi nak tidur, Nabi berdoa dengan doa ni pula. Doa yang berapa dah pendengar? Doa yang ketiga dah. Doa yang pertama, Rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadak, ataupun yawma tajma'u ibadak. Doa yang kedua belum tidur, bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amutu wa ahya, ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan juga yang ketiganya, alhamdulillah kana idza awa ila firashihi. Hapa kepada katil dia, doa dengan doa ni, Maha suci bagi Allah Ta'ala yang telah wi makan kepada kami, wi minum kepada kami, wa kafana, dan juga memberi benda yang fak kami nak ni, cukup pi kepada fak kami, wa awana, dan juga wi fak kami boleh tidur. Fakam mimman la kafiya lahu, berapa banyak manusia yang tidak ada orang yang menyukupi dia. Mana kata tak cukup pi, orang panggil tak, orang duk kriak semua, tak cukup, mai ke papiang wala mu'wi. Sama juga orang yang tidak beri tempat tidur kepada dia ni, tak beri dia tidur ni. Habis tu di antara doa juga, Nabi doa dengan doa ini. Dengan doa ini. Kita pergi kepada hadis yang terakhir 260. Hadis yang terakhir 260. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman wa idza arrasa qabila as-subh nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Hadis ni adalah hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Daripada sahabat yang namanya Abu Qatadah. Dia cerita kata Nabi SAW apabila nak tidur, pergi. Arrasa ni mana kata? Awa ila firashihi bilailin, pergi kepada katil dia, tempat tidur dia pada waktu malam yang dia nak tidur. Waktu malam yang dia nak tidur, pergi sampai di katil buat bagaimana pula? Ittaja'a ala shiqqihi al-ayman, sangat kanan. Tak hang khwa, Nabi tidur tak hang khwa. Sunnah. Kalau kita boleh kita tengoknya, dia ada kajian banyak lah yang menyebutkan kata apa, ada faedah gapo. Mi kanwi cai yang raiban kata tidur tak hang khwa, sangat kanan ni dia ada kebaikan gapo yang memberi kepada kesihatan badan kita ataupun apa sahaja dalam tubuh badan kita. Ada. Sebenarnya kajian semasa pun ada sebut. Cuba kita tanya Bomo,
Cuba kita cari lah internet kano tekan khua ni, dia dapat dah gapo. Try cari lah Google. Laginya wa idza arrasa qubaila as-subhi. Dan juga Nabi apabila maya tahajud panjang dah. Nabi maya tahajud. Yang mana kita akan mengaji pada minggu depan lah, tidak ada masa yang kita nak baca pada orang panggil kata pada hari ni bab yang bersangkut dengan ibadat Allah Taala tu. Nabi maya tahajud sehingga sampai sebelum subuh. Sebelum subuh ni Nabi nak arrasa, Nabi nak tidur menyanyi start. Nabi nak tidur start. Dan juga nasaba dhira'ahu. Nasaba dhira'ahu, iaitu Nabi SAW tak atas tangan dia, tak gini lah lebih hati tangan, tak atas tangan dia gitu. Orang panggil kata sana dengan tepi, dengan belah tepi dia, dengan tangan dia lah tidur. Orang panggil kata tidur cokral, serta saja belum nak masuk subuh. Belum nak masuk subuh. Qubaila subhi, belum subuh sikit ya, selepas daripada sudah sembahyang tahajud. Kita boleh kedak sedang pendengar nak tidur masa ni, boleh kedak kita nak tidur, jawab apa dia boleh. Tapi kita kadang-kadang kalau tidur masa ni, bangun piano, bangun pukul 8 pagi lah. Tapi Nabi SAW tidur sekejap sedah ya, dan juga bangun maya subuh. Bangun maya subuh. Wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Nabi tidur belum sedah ya. Tidur sedah, rehat sedah selepas daripada penat daripada semaya tahajud pada waktu malam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita dapat daripada tidur Nabi. Gapo artinya? Yang pertamanya, Nabi, cara tidur Nabi juga ambil tangan lapik kepada pipi kanan dan juga tekan kuat, sengit belah kanan, serta dengan doa Rabbi qini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Ataupun yang kita dapat laginya, doa Nabi satu laginya, Allahumma bismika amutu wa ahya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan juga doa bangun tidur satu sajalah yang kita dapat hari ini, yang sahih daripada Sahih Bukhari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita dapat laginya, cara Nabi lagi belum tidur, Nabi ambil tangan dia dan juga siut dalam tangan dia, baca 3 kul, dan juga sapuh mulai daripada kepala, depan, muka, dan juga tubuh badan depan, dan juga belakang pula. Dan juga lagi yang kita dapatnya daripada Nabinya, iaitu Nabi tidak mengeruh. Dan juga adalah bagi Nabi, para Nabi saja yang tidur mengeruh, tidur berdalai sampai ke bangun, tak kena ambil asmaya, itu Nabi saja. Manakala kita kena ambil asmaya. Dan juga lagi kita dapatnya, salah satu doa yang boleh juga kita nak bacanya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa awana. Sekadar tu sajalah. Manakala belakang tu fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Ini boleh hadir perkataan Nabi SAW. Itulah kita pada hari ini sedang pendengar penontonnya dikasih sekalian. Kita akan sambung lagi pada minggu depan dengan masa yang sama selepas solat asar, dengan tajuk yang baru yang bersangkut dengan ibadat Nabi SAW. Pada hari ini kita minta hundur diri sekadar ni dulu. InsyaAllah wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور